Well, YB, terus kepada soalan saya tadi, kempen. Bagaimana saya nak memilih seorang itu apabila seorang itu tidak berkempen, maka akhirnya saya akan memilih orang yang mungkin kelihatan lebih warak ataupun mungkin kelihatan lebih banyak bekerja. Dan akhirnya bagaimana informasi yang digunakan untuk buat keputusan dalam PAS saja. Kerana budaya kempen itu tidak wujud kecuali kalau ada endorsement datangnya dari orang tertentu contohnya. Itu agak nakal sikit. Baik, saya terus mau jawab soalan ini begini. Sebenarnya di sini kelainan kami. Saya tidak maulah menunjukkan bahawa kita ni holier than thou. Bukan saya masukkan begitu, jangan silap faham ya. Tetapi ada daripada Islam itu sendiri. Di mana kalau kita lihat daripada Al-Quran, kalau saya boleh petik satu ayat, Allah says this in the Quran. Begini ayatnya bunyinya. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah says, beramallah. Continue, do your work. Beramallah. Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan menyaksikan amalan kamu. Now, this is where saya tengok. Premise on this, you are given 2 years to perform. 2 tahun you supposed to perform as Timbalan Presiden, Naib Presiden dan juga jabatan yang lain. Tetapi kalau kita diizinkan berkempen, saya suka berkempen. Saya tidak rasa tidak ada halangan, dalam Islam pun harus. Tetapi kalau hanya itu saja yang panduan perwakilan untuk membuktikan sama ada kawan itu hebat tidak, maka tergantung kepada kehebatan retoriknya ataupun penyampaian yang akan ditentukan oleh perwakilan siapa yang dia nak lantik. Walaupun dalam 5 minit itu dia mungkin boleh menjadi penyampaian cukup mengagumi, 2 tahun dia tak buat kerja. Tapi YB, di mana? Kadang-kadang orang politik mengingatkan orang dalam PAS yang bertanding ingatkan itu untuk dibaca oleh ahli-ahli PAS, tetapi dengan masyarakat di luar membacanya juga akhirnya jadi macam mana dia tahu orang tu kerja 2 tahun tu tidak tak? Tidak juga. Dia mungkin itu betul. Ada kerja-kerja yang sifatnya backroom di belakang ya. Ada kerja-kerja frontline. Ceramah tu frontline. Strategi, merangka, menulis tu backroom. Betul juga kan. Tetapi pada akhirnya sifat ni politik ini dia mesti berkomunikasi dengan luar. A writer, dia menulis. Mungkin dia tak pandai berceramah, mungkin dia tidak hebat berceramah, tapi penulisan-penulisannya yang agak analytical, kritis dan baik, berterusan dia maka ia akan diangkat keperluan untuk bersama dalam JKT PAS Pusat. Begitu. Jadi pada akhirnya saya lihat ada 2 syarat. Dan syarat ini saya kembalikan kepada Al-Quran juga. Syarat untuk memilih kepimpinan ini is not something yang boleh kita fikir-fikirkan ini. Boleh kita fikirkan semua syarat-syarat yang penting according to the situation, mengikut masa dan reality. Dalam Al-Quran, Allah pun very nicely. Ada 2 syarat. Inna khairan man ista'jarta qawiyul amin. Sebaik orang yang kau lantik sesuai dengan kerja-kerjanya adalah yang mempunyai kekuatan qawi, yang amin, dia amanah. Jadi di sini kita lihat, kalau tugasnya itu adalah kepimpinan, maka kepimpinan itu dilihat kepimpinan sudah apa? Eksekutif ya, ataupun kepimpinan apa? Kepimpinan ulama. Kepimpinan ulama ini lebih mungkin legislatif sifatnya untuk menentukan halal haram. Tapi kalau lagi eksekutif sifatnya, maka kuwah itu adalah lebih penting daripada amanah tadi. Soalan yang saya bangkitkan tadi kan, apakah nak pilih orang warak ke atau yang hebat? Warak dan hebat ini 2 unsur yang penting. Tetapi yang mana diangkat lebih penting daripada yang lain itu tergantung kepada kerja dan tugasan itu. Kalau yang executive post, like Timbalan Presiden, Naib Presiden, Dewan Presiden, itu memerlukan orang yang punya kekuatan. Ya, Al-Qawi itu bermaksud dia mestinya ada pahaman Islam, tapi dia ada leadership ability, envisioning, punya keupayaan, punya wawasan, punya problem solving, strategic planning, execution, kekuatan keseluruhannya itu. Ya, jadi itu bagaimana PAS menyahut cabaran-cabaran itu? Kerana kita mahu wacana-wacana baru ini diangkat apabila pemimpin membuat kenyataan, apabila pemimpin diberikan amanah untuk menjadi penggerak kepada kerja-kerja pilihan raya dan sebagainya. Tetapi dalam masa selepas PRU12 tu kita seringkali melihat kadang-kadang ada kekurangan di situ. Apabila seorang itu diberi amanah tidak mendapat ataupun cara bekerjanya agak ortodoks ataupun outdated, tak selari dengan suasana hari ini. Dan wacana-wacana baru, isu-isu berkenaan dengan isu ekonomi, isu sosial, isu multilateral, isu antarabangsa dan sebagainya. Kita mahu pemimpin PAS ke hadapan tentang ini, memberikan suara-suara baru yang penuh dengan fakta, dengan penuh dengan penyelidikan dan sebagainya. Mungkin saya tidak mahu 2 minit mungkin saya tidak mahu untuk orang kata masuk bakul agak sendiri atau masuk lift tekan button sendiri kan. Tapi kalau kita kembali kepada performance kami dari Dewan Rakyat, ramai yang mengatakan bahawa hari ini
PAS menggarap dan mendepani cabaran-cabaran ini equally capable as others. We have MP yang shadow Kementerian Kewangan, we have MP yang shadow Kementerian Pertahanan, international, domestic trade dan sebagainya, and we are equally potent players. Kita adalah pesaing ataupun MP-MP yang berucap dengan fakta diakui oleh orang lain juga. Jadi dari segi itu mungkin tidaklah semenonjol, tetapi saya kira penonjolan itu sudah pun membuktikan bahawa keupayaan PAS dan sedikit waktu lagi dan begitu juga dalam penggarapan buku jingga. Buku jingga itu adalah gandingan 3 parti. Saya terlibat langsung dalam penjerakinan polisi-polisi itu, dan di situ input kami daripada perspektif Islam. Di situ saya bawa masuk perspektif ekonomi Islam, financial Islam, Ibn Khaldun ni pandangan-pandangan on governance, on isu pentadbiran, tata kelola yang keseluruhannya menggarap persoalan permasalahan dan kebejatan pengurusan ekonomi dan kewangan negara. Dan di sini saya rasa PAS akan terus membawa progres atau membawa lonjakan, dan diharapkan pemilihan nanti akan dapat mengembelingkan satu mix, satu kepimpinan yang cukup mantap. Yang berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, terima kasih kerana sudah hadir pada hari ini. Terima kasih banyak, dan kepada anda yang menonton, kalau mahu teruskan perbincangan ini, kita boleh berbincang di Facebook Eswar ini. Kita jemput juga YB untuk ke sana, kita boleh teruskan perbincangan kita. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Pleasure. That was a good one. That was a good one. Yeah, that was good. Effort memang